Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat? Ada yang tak bangun lagi ke? Okey, hari ini saya akan bagi lecture tentang pengenalan kepada inflamasi, reparatif dan regeneratif. Harap kamu semua masih ingat lagi pembelajaran kamu masa SEM 2 tentang pengenalan sel-sel epitelia. Jadi kamu semua mesti tahulah kalau normal tu macam mana. Kalau endosmile tu normal macam mana. Kalau supervision normal macam mana. Kalau intermediate normal macam mana. Sebab hari ni kita akan belajar inflamasi. Bila you tahu normal, tak ada masalah untuk kamu mempelajari ciri-ciri inflamasi reparatif. Okey? Okey, objektif pengajaran hari ini adalah menerangkan definisi inflamasi, inflamasi akut dan kronik. Okey, menerangkan perubahan inflamasi. Kalau kita kata sel tu mengalami inflamasi, apa yang kita nampak? Apa yang kita boleh katakan perubahan tu berlaku kat mana? Pada nukleus dan pada cytoplasm. Kita tengok inflamasi tu perubahan utamanya ada pada nukleus. Nukleus biasa kalau yang normal, bulat, cantik, kromatin dia halus, taburan kromatin dia sekata. Dia punya nuclear membrane tu regular, smooth je. Tapi bila berlaku inflamasi, kita tengok macam mana perubahan tu berlaku. Begitu juga pada cytoplasm. Kalau cytoplasm sel yang normal, kita nampak dia cytoplasm dia banyak, abundant. Dan cytoplasm dia kalau superficial warna cyanophilic, eosinophilic. Kalau intermediate warna cyanophilic. Apa berlaku pada cytoplasma kalau dia berlaku inflamasi? Nanti kita belajar. Dan seterusnya dalam objektif hari ini kita menerangkan definisi regeneratif ataupun reparatif. Kalau regeneratif tu maksudnya proses. Reparatif, repair, proses daripada regeneratif akan terhasillah sel repair. Atau kita panggil sel reparatif. Dan seterusnya menerangkan perubahan cytologi sel-sel repair. Jadi saya akan terangkan morfologi sel repair tu macam mana. Repair tu nukleus dia macam mana, cytoplasma dia macam mana, susunan dia macam mana. Faham sekarang ni? Ni adalah objektif yang akan kita belajar nanti. Seterusnya kita pergi kepada definisi. Apa yang dimaksudkan inflamasi? Inflamasi merupakan tindak balas badan terhadap kecederaan. Kalau ada luka ke apa, atau ada penyakit kanser ke apa. Jadi, tindak balas tu berlaku untuk menghadapi situasi di mana badan tu ada luka ataupun ada kanser. Jadi, berlakulah perubahan inflamasi. Mekanisme perlindungan di vagina dan cervix adalah bertujuan bagi menentang kecederaan dan penyakit. Maknanya, di vagina tu sendiri ada mekanisme perlindungan yang telah Tuhan buat, iaitu di mana stratified cell squamous epithelium. Maknanya lapisan squamous tu berlapis-lapis kat situ. Apa tujuan dia? Mekanisme perlindungan dia adalah untuk melindung organ dalaman macam cervix, ovari, uterus, organ dalaman tu daripada tercedera ataupun kena penyakit. Itu sebab Tuhan jadikan sel-sel squamous kat vagina tu berlapis-lapis, stratified squamous epithelium. Apa tujuannya? Untuk menentang daripada berlakunya inflamasi sebagai protection, perlindungan. Dan proses inflamasi melibatkan semua jenis sel, iaitu sel squamous dan sel glandular. Maknanya bila berlaku inflamasi, dia tak kira sel squamous terlibat ke, sel glandular terlibat ke. Dua-dua boleh berlaku perubahan inflamasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme perlindungan di vagina dan cervix. Apa yang boleh menyebabkan stratified squamous epithelium tu rosak? Sebab dia merupakan mekanisme perlindungan. Mungkin sistem imuniti badan seseorang tu. Dia lemah, selalu sakit, antibody tak kuat. Jadi dia boleh mempengaruhi mekanisme perlindungan. Maksudnya kat sini,
Kalau dia sering sakit, antibody dia lemah kan, maknanya kalau infection berlaku pun mudah. Jadi mekanisme perlindungan situ dah tak kuat dah. Sebab dia organism boleh masuk kat situ. Ini faktor yang mempengaruhi smear nanti yang kita tengok bawah mikroskop tu ada berlaku inflamasi. Salah satu sebabnya adalah sistem immunity badan seseorang wanita tersebut. Dia ada kaitan dengan tahap kesihatan seorang wanita. Kalau wanita tu jenis yang orang kata obesity, dia ada kecil manis, tu merupakan faktor-faktor yang boleh menyebabkan jangkitan mudah berlaku, organism mudah masuk. Dia ada kaitan. Lepas tu pH vagina. Sebagaimana yang kita tahu, pH vagina seorang wanita normal adalah antara 4.5 hingga 5.5. Jadi pH vagina tu sangat asid. Kalau kita tahu kalau asid tu 4.5, kalau organism masuk pun mati. Jadi pentingnya selain pada stratified squamous epithelium, maknanya lapisan vagina yang berlapis-lapis tu, maknanya pH vagina juga memainkan peranan dalam mekanisme perlindungan. Lepas tu intake stratified squamous epithelium, maknanya stratified squamous epithelium, maknanya sel squamous epithelium yang berlapis-lapis tu dia betul-betul intact, dia berpadu, dia kemas kat situ. Jadi tak mungkin ada organism boleh masuk sebab dia sangat intact. Okay? Tak mungkin berlaku luka ataupun kerosakan sebab dia sangat tebal kat situ. Dia intact, dia berpadu kat situ. Ya? Dan keseimbangan antara pelbagai jenis mikroorganisma yang secara normal hadir sebagai komensa. Kita tahu Lactobacillus merupakan salah satu organism komensal yang membantu dalam mengekalkan pH vagina. Jadi keseimbangan antara mikroorganisma yang hadir dalam vagina itu juga membantu dalam melindungi kawasan vagina dan cervix. Faham setakat ni? Ni yang faktor yang mempengaruhi. Maknanya kalau imuniti badan tu okey, kesihatan dia okey, pH vagina dia sentiasa asid, stratified squamous epithelium dia tak luka, tak rosak, tak koyak. Lepas tu ada banyak bakteria commensal, lactobacillus berada di vagina. Yang ini semua akan mempengaruhi mekanisme perlindungan di vagina dan cervix. Okey, faham? Okey, jadi organism pun tak boleh masuk. Bila organism tak masuk sebab salah satu penyebab utama berlakunya inflamasi adalah organisma, mikroorganisma. Jadi bila organisma tak masuk, tak berlakulah inflamasi. Okey? Okey, faktor atau punca inflamasi. Salah satunya adalah jangkitan mikroorganisma, iaitu bakteria, protozoa, fungus dan virus. Nanti lepas pada ni you akan belajar jangkitan pula. Maknanya jangkitan fungus biasanya Candida albicans. Kalau jangkitan bakteria disebabkan oleh Bacteria vaginosis ataupun Actinomyces. Kalau protozoa you akan belajar jangkitan Trichomonas. Virus you akan belajar 3 jenis virus, iaitu human papillomavirus, cytomegalovirus dan human papilloma herpes simplex virus. 3. Okey, tu virus. Ini adalah organism yang boleh menyebabkan berlakunya inflamasi pada kawasan cervix. Bila kita tengok bawah mikroskop sampel pap smear tu, kita akan nampak ciri-ciri inflamasi. Macam mana kita nak tahu smear tu inflamasi, wanita tu mengalami inflamasi? Kita tengok pada perubahan yang berlaku pada nukleus, perubahan yang berlaku pada cytoplasm dan the whole smear tu sendiri. Okey. Apa lagi faktor yang boleh menyebabkan smear menjadi inflamasi ataupun wanita tu mengalami perubahan pada sel-sel di cervixnya adalah salah satunya bahan kimia. Ada asid yang berasid atau beralkali. Biasanya bahan kimia ni lebih kepada orang kata sabun pembersih. Sabun pembersih vagina tu dia sangat alkali. Bila kita terlampau penggunaannya terlampau kerap, dia boleh menyebabkan pH vagina akan berubah.
Bila pH vagina tidak sangat asid, organism boleh masuk dan akan berlakulah inflamasi. Fizikal, sebab berlakunya inflamasi ada berlaku luka kat situ kawasan vagina ataupun trauma waktu wanita tu kena rogol ataupun kena rogol lah, maknanya ataupun kebakaran, berlaku radiasi. Radiasi ni adalah satu proses di mana nak mematikan sel. Sel-sel kanser, satu terapi yang dipanggil radioterapi kan menyebabkan sel-sel kat kawasan sebit tu boleh menyebabkan dia berinflamasi. Ataupun pemakaian tampen. Tampen ni satu dia macam nak kata bukan pampers. Macam bila wanita period kan, you akan beli apa ni? Dah tak ingat dah. Apa ni, pelapik itu untuk tahan daripada darah terkeluar dengan banyak kan. Yang ni adalah satu dibuat macam satu macam alat yang dimasuk ke dalam vagina untuk menahan daripada darah haid tu keluar. Jadi penggunaan tampon ni tak baguslah berbanding dengan yang biasa guna tu. Jadi dia boleh menyebabkan berlakunya inflamasi. Ataupun wanita yang memakai alat dalam rahim. Pakai alat dalam rahim, tali yang terkeluar di kawasan vagina itu dia melanggar dinding-dinding kat vagina itu menyebabkan sel-sel boleh berubah. Tu juga punca berlakunya inflamasi. Maknanya secara fizikal maknanya ada luka ataupun wanita tu kena rogol ataupun ada kebakaran atau mengalami terapi radiasi untuk membunuh sel-sel kanser atau pemakaian tampon ataupun pemakaian alat IUCD boleh menyebabkan sel-sel kat situ berubah dan dia akan berlakulah inflamasi. Ataupun kat situ di kawasan vagina atau sebit tu kita nampak ada tisu necrosis. Maknanya kat situ sel-sel kat situ atau tisu kat situ mati sebabkan oksigen tak sampai kat situ. Tu juga boleh menyebabkan berlakunya inflamasi dan uterine prolapse. Uterine prolapse ni adalah satu keadaan di mana uterus tu terkeluar, jatuh. Sebab apa jatuh? Wanita ni dia hidup sepanjang hidup dia akan melahirkan anak mungkin 2 kali, 3 kali, lebih pada sekali lah. Dan kawasan uterus tu disokong oleh tisu muscle, otot. Tapi kalau wanita tu sering mengangkat benda berat, melakukan kerja-kerja berat, dia punya uterus tu boleh terkeluar. Terkeluar. Tu bila dia terkeluar, dia terdedah kepada jangkitan dan berlakulah inflamasi. Itu adalah punca ataupun faktor berlakunya inflamasi. Kategori jenis-jenis inflamasi dia ada acute, ada kronik. Kita nak kata dia acute kronik dalam pap smear kita tak laporkan dia acute ke kronik. Tapi kita kata dia acute bila background latar belakang smear tu banyak neutrophil, kita kata acute. Dan kalau latar belakang tu banyak dengan limfosit, histiosit, plasma cell, yang tu kita panggil kronik. Tu kita boleh identify dari segi latar belakang smear yang kita terima tu. Yang ni kalau kita tengok acute inflammation, kalau kita tengok neutrophil di latar belakang smear tu tak berapa banyak, kita panggil mild inflammation. Kalau kita nampak banyak sikit, moderate inflammation. Kalau terlampau banyak sangat neutrophil sampai menutupi sel-sel yang kita nak lihat tu, kita panggil severe inflammation. Ini adalah acute. Yang hadir pada latar belakang smear adalah neutrophil. Acute. Kalau kronik pula, kita tengok latar belakang smear tu penuh dengan sel-sel limfosit kecil, limfosit besar, plasma cell, histiosit. Neutrophil ada tapi tak banyak. Kalau kita tengok gambaran yang kat sini, semua limfosit kecil, besar, plasma cell semua. Dan kat sini ada tangible body.
Tingible body ni adalah daripada kumpulan histiosit di mana dalam cytoplasm ni kita nampak ada bintik-bintik kecil hitam ni. Jadi bila kita nampak latar belakang semia dipenuhi dengan lymphoid cell, histiocyte, ada plasma cell, ada tingible body, kita panggil chronic inflammatory background. Okey, kita pergi pada yang utama. Ini fokus pada kenapa kita kata semia tu inflamasi, kenapa wanita tu mengalami perubahan inflamasi. Kita tengok pada nukleus. Kita tengok pada saiz nukleus, saiz dia membesar, binucleation, multinucleation, kehadiran nukleoli, mitosis, karyoresis, karyolysis, karyopignosis. 3 karyo kat belakang ni, yang kat bawah ni, merujuk kepada kematian sel. Sel-sel yang nak mati, dia akan jadi pecah-pecah, lepas tu hilang dia punya nukleus dan nukleus dia jadi kecil. Okey, ni adalah perubahan yang kita boleh lihat pada nukleus apabila semia tu kita katakan inflamasi. Tengok satu persatu. Okey, perinuclear, ini perubahan pada cytoplasm, perinuclear halo, vacuolation, phagocyte polymorph dengan polychromasia. Phagocyte polymorph ni bermaksud sel tu memakan neutrophil. Kita tengok gambar dia macam mana. Dan latar belakang semia yang saya sebutkan tadi. Kita pergi satu persatu tentang perubahan nukleus. Nukleus membesar. Kalau normal, kalau ingat lagi masa lecture SEM 2 dulu, normal intermediate cell, nukleus dia lebih kurang macam ni, besar dalam 10 mikron ni kan. Okay, superficial dia kecil lagi, dia pyknotic. Intermediate dia vesicular. Tapi kalau kita tengok, kalau ni normal intermediate cell punya nukleus, kita tengok yang ni kita nampak dia besar. Dia inflame. Dia besar 1,5 hingga 2. Itu kita consider di inflame. Satu, yang ni mungkin kita kata 1,5 kali ganda daripada normal intermediate. Nukleus dia membesar. Kalau kita tengok inflamasi, nukleus dia besar hanya setakat 1,5 hingga 2 saja. Tapi kalau dia besar lebih daripada tu, dia dah kita anggap nukleus ni dah abnormal. Abnormal maknanya dia dah ke arah kanser. Macam ni kita tengok nukleus dia sangat besar. Perbandingan kalau compare dengan ni normal intermediate, dia dekat 6-7 kali. Biasa kalau kanser, nukleus membesar tu maknanya dia bukan saja membesar, kita tengok kalau inflame dia membesar, nukleus membrane dia still smooth, masih licin. Kromatin dia masih fine, taburan kromatin masih scatter. Tapi kalau dalam kanser, nukleus membesar merujuk pada nukleus membrane dia irregular. Dah tak cantik dah. Kromatin dia kita nampak kasar. Lain. Kena ingat kalau nak kata inflame, kena tengok dia masih kekalkan dia punya nukleus membrane dia smooth. Licin lagi. Kromatin dia pun masih fine. Dia tak hyperchromatic. Yang ni kita nampak hyperchromatic, gelap. Sebab kromatin dia banyak. Okey, tu satu. Perubahan dia, nukleus jadi besar daripada biasa. Besar dia berapa anggaran dia? 1,5 kali ganda ataupun kurang pada 2. Okey, perubahan nukleus ni bukan sahaja berlaku pada sel squamous, kita tengok pada endosphycle. Yang ni endosphycle cantik, bentuk honeycomb, nukleus dia satu-satu, tapi ada antara nukleus dia besar. Kita nampak nukleus dia besar. 2 kali ganda saja. Jadi perubahan inflamasi boleh berlaku pada squamous, boleh berlaku pada glandular. Jadi kita tengok binucleation. Maksudnya 2 nukleus. Kalau sel yang normal, 1 sel, 1 nukleus. Bila ada berlaku 2 nukleus menunjukkan ciri-ciri inflamasi sedang berlaku. Wanita tu mengalami perubahan inflamasi. Kita nampak kat sini, tengok nukleus dia ada. Samping ada binucleation, dia ada perinuclear halo. Maknanya inflamasi dia ada 2 inflamasi dalam satu case tu. Macam ni 2 nukleus. Okey, 2 nukleus. Itu masuk binucleation. Kalau banyak sangat, dia menunjukkan ciri inflamasi. Okey, multinucleation. Tengok ni satu sel ni ada 4 nukleus dia. Lebih pada 2.
Ni satu sel memanjang ni ada banyak nukleus dia. Ada 4, 5, 6, 7. Yang ni kita panggil multinucleation. Maknanya sel squamous tu mengalami perubahan pada segi nukleus 1 jadi sampai 4. Multinucleation. Yang ni satu sel ni nukleus dia sampai 7. Nukleus dia boleh jadi kecil, besar, tak kisah. Tu multinucleation. Tapi berbeza dalam jangkitan herpes simplex virus. Kita boleh nampak multinucleation. Yes. Yang ni bukan multinucleation sahaja, yang ni ada 3M. Dia ada multinucleation, nukleus banyak. Dia ada margination, maknanya kromatin berkumpul di tepi nuklear membrane. Lepas tu dia ada molding, maknanya nukleus tu macam melekat antara satu sama lain. Okey? Kena bezakan mana satu multinucleation, mana satu HSV punya jangkitan. Nukleoli. Nukleoli ni adalah lompang di dalam nukleus. Kalau kita tengok nukleoli ni biasa berlaku pada sel-sel yang sedang aktif. Maksudnya sel tu aktif macam sel repair adalah sel yang aktif. Dia nak membaiki tisu yang rosak. Ataupun sel yang aktif lain adalah sel kanser. Sebab dia akan proliferate. Dia akan tumbuh dengan banyak. Itu juga adalah nukleoli. Jadi kalau dalam sel perubahan inflamasi, nukleoli yang kita nampak dia kecil. Dia tak besar. Tapi kalau dalam kanser, dia akan nampak besar dan macam-macam bentuk. Dia bukan bulat saja. Bulat. Kadang ada bentuk dia tak cantik dah. Tapi yang ni adalah sel repair di mana kita nampak nukleoli hadir pada sel metaplastik. Yang ni juga metaplastik repair, jadi kita nampak ada nukleoli yang kecil-kecil gelap tu. Ni juga. Nukleoli menunjukkan perubahan inflamasi dan dia memberitahu pada kita sesuatu sedang berlaku. Maknanya sel kat dalam tu mungkin rosak, sel repair akan keluar untuk baiki tisu yang rosak. Maknanya nukleoli menunjukkan sel tersebut sedang aktif. Jadi kita tengok pada perubahan nukleus. Kario tu bahasa Latin ni nukleus, maksudnya hexis tu dia pecah-pecah. Kita tengok biasanya kita akan nampak banyak karyorexis ni dalam proses degeneratif. Sel-sel nak mengalami kematian, nak mati dah. Dia pecah-pecah, kemudian dia jadi pyknotic. Pyknosis maknanya dia jadi kecil dan kemudian jadi karyolysis, maknanya dia punya nukleus tu hilang, musnah. Yang ni adalah karyorexis. Kalau macam ni karyopyknosis. Dia jadi kecil. Dia pecah-pecah, dia akan jadi kecil. Lama-lama dia punya nukleus dah hilang, jadilah karyolysis. Maknanya dah tak ada dah nukleus. Nukleus dah hilang. Ni juga adalah perubahan inflamasi. Dan akhir sekali dalam perubahan inflamasi, biasa mitosis kita boleh nampak ada bersama-sama dengan sel repair. Kalau kadang-kadang kita boleh jumpa sebab mitosis ni hanya ada berlaku dalam dua keadaan. Satu pada reparative changes ataupun cancer cell. Jadi kalau you jumpa sel yang membaki macam ni, dia adalah mitosis dan biasa dia boleh kita nampak dalam smear pap yang inflame, yang mana sel repair ada kat situ. Ini juga adalah perubahan pada nukleus. Kita pergi pula pada perubahan pada cytoplasm. Cytoplasmic vacuolation. Nampak ni ada vacuole dalam cytoplasma, ada vacuole dalam cytoplasm. Ni pun ada vacuole dalam cytoplasm. Bila kita nampak ni, biasanya dia berlaku pada cytoplasm. Tapi kalau kita nampak terlampau banyak macam ni vacuole, dia ada bentuk macam signet ring, ada bentuk macam cincin. Biasa sel ni kita panggil IUCD cell. Kalau tak nampak bentuk cincin tu lagi, just cytoplasmic vacuolation inflamasi. Biasa sel IUCD ni kita jumpa pada wanita yang memakai alat dalam rahim.
Kalau dia pakai ADR tu, alat darah rahim ataupun ICD, kita nampak sel ni normal lah, biasa. Compatible lah dengan keadaan dia memakai. Kalau dia tak pakai, kita nampak ni banyak, mungkin kita kena tengok lagi lah. Mungkin ada atypical glandular cell kat situ. Tu nanti kamu akan belajar lah. Okay, perubahan cytoplasma yang kita boleh nampak adalah perinuclear halo. Kawasan kecil yang cerah sekeliling nukleus. Dipanggil perinuclear halo. Okay. Ni biasa kita nampak dalam jangkitan TV. Kalau kita nampak ni banyak, biasa carilah. Adalah TV. Kat sini sini adalah TV. Ada 5 ekor TV kat sini. Tapi kamu tak belajar lagi, kamu tak apa kenal lagi lah kot. Tak apa. Perinuclear halo biasa kita akan jumpa banyak pada jangkitan TV. Kalau wanita tu kena jangkitan trichomonas vaginalis, background smear dia banyak perinuclear halo. Okay, kita pergi pada perubahan cytoplasma yang seterusnya adalah polikromasia. Poli banyak krom warna. Mana sel tu mengambil lebih pada satu warna. Macam ni kita nampak dia sel superficial sebenarnya, tapi dia superficial biasa warna eosinophilic, tapi dia ada warna cyanophilic juga kat sini. Macam ada 2 tone warna. Sama juga metaplastik. Metaplastik memang normal lah kita nampak dia ada 2 warna. But dia sel yang berubah. Sebab metaplastik ni dia berubah daripada endospermum menjadi squamous. Jadi mungkin dia ambil warna endospermum ni cytoplasma sikit, warna squamous ni sikit. Jadi adalah 2 warna. Ini pun sama. Nampak macam ada warna cyanophilic dengan eosinophilic. Ini panggil polikromasia. Dia juga menunjukkan ciri-ciri inflamasi. Okey, seterusnya phagocyte polymorph. Maknanya sel tu memakan neutrofil. Bila sel tu makan neutrofil, dia menunjukkan ciri-ciri inflamasi yang berlaku pada cytoplasma. Tengok metaplastik ni, patut kita nampak ada neutrofil dalam cytoplasma. Ni pun sama. Grup metaplastik juga. Biasa kita akan nampak pada sel kumpulan, dia duduk dalam kumpulan sel lah biasa. Dalam sel metaplastik ataupun endospermum. Boleh nampak. Phagocyte polymorph. Habis you dah belajar tentang ciri-ciri perubahan inflamasi pada nukleus dan cytoplasm. Kita pergi pula definisi reparatif. Apa maksud reparatif regeneratif tu? Reparatif atau regeneratif merupakan proses baik pulih sel terhadap kecederaan yang melibatkan proliferasi sel dan pertumbuhan. Maksudnya bila berlaku luka kat situ, sel repair akan keluar dan sel repair akan keluar dengan banyak. Jadi kita nampak macam ada proliferasi sel berlaku kat situ. Dia boleh melibatkan sel squamous dan juga sel glandular. Biasa squamous lebih kepada metaplastik lah. Faktor yang menyebabkan sel repair, punca sel tu, proses reparatif tu berlaku bila ada jangkitan. Bila ada jangkitan ni menyebabkan sel akan inflame, sel akan rosak. Jadi sel repair akan keluar untuk membaiki sel-sel yang rosak akibat daripada jangkitan mikroorganisma. Ataupun prosedur radiasi kemoterapi. Bila orang yang ada kanser sel, doktor akan buat satu prosedur yang panggil radioterapi ataupun kemoterapi. Di mana lepas proses tu, kalau kita ambil PET smear, kita nampak banyak sel-sel yang rosak akibat daripada radiasi dengan kemoterapi. Jadi masa tu sel repair akan keluar dengan banyaknya untuk membaiki sel-sel yang rosak akibat daripada prosedur tersebut. Melahirkan anak juga menyebabkan berlaku luka, cedera, jadi sel repair akan keluar. Selepas pembedahan gynae, ada sis ke ketumbuhan ke, juga sel repair akan keluar untuk membaiki yang luka yang rosak. Hysterectomy, satu proses di mana pembuangan organ dalaman, maknanya uterus, fallopian tube, ovaris semua dibawa keluar. Dan itu juga selepas prosedur tu, PET smear akan diambil, kita akan nampak banyak sel repair.
sebab dia akan membaiki tisu yang rosak akibatnya pada prosedur tersebut. Atau cauterization ataupun biopsi, prosedur doktor ambil untuk mematikan sel-sel kanser kat situ dipanggil cauterization. Ya, dia macam menggunakan suhu beku yang bawah tahap beku untuk mematikan sel-sel kanser kat situ, ataupun doktor ambil biopsi dekat vagina atau kat cervix wanita tersebut. Lepas prosedur tu, kalau kita ambil pap smear, kita akan nampak banyak sel-sel repair boleh keluar. Sebab dia akan membaiki semua prosedur yang menyebabkan tisu kat situ rosak. Ataupun severe cervicitis. Maknanya yang orang wanita yang ada jangkitan pada cervix tapi dia biarkan, dia tak dapatkan rawatan pada doktor, menyebabkan daripada acute menjadi kronik. Bila jadi kronik, situ tisu boleh rosak, jadi sel repair akan keluar dengan banyaknya pada kes-kes severe cervicitis. Faham? Dah sengaja dah cakap. Okey, kita tengok perubahan reparatif. Apa yang berlaku? Sel aktif tapi berada dalam susunan yang teratur. Ini kita panggil school of Fish. Maksud reparatif ni kita boleh nampak dalam kelompok sel macam sel metaplastik ataupun sel endosperm. Kita jarang nampak sel repair ni satu-satu. Biasa dia dalam kumpulan. Dan polariti nukleus dikekalkan. Kadang-kadang kita nampak dia nukleus dia seragam, tapi ada satu dua yang besar tu normal lah. Maknanya sel tu dia punya susunan polariti sel tu nampak seragam, cantik lagi. Vacuole, kita nampak vacuole pada cytoplasma, kadang-kadang boleh nampak, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dan cytoplasma dia kita nampak ada unjuran tajam. Dia ada macam echo lah. Lepas tu boleh nampak nukleus nampak besar sedikit berbanding dengan cytoplasm. Cytoplasma tengah sikit kita nampak. NC ratio tu ada sedikit tinggi. Kromatin boleh jadi halus dan boleh jadi kasar dan terdapat nukleolide. Ni adalah sel repair punya secara teori. Kalau you tengok dalam smear, kita nampak dia biasa hadir dalam grup yang kita nampak macam dia, macam kalau kita tengok, bayangkan sekumpulan anak ikan, dia macam bergerak dalam satu arah yang sama. Begitu jugalah sel repair, dia akan nampak dalam satu aliran yang sama, panggil. Kadang-kadang dia bayangkan sel repair ni macam sekawan ikan yang bergerak dalam satu arah. Kita tengok cytoplasma dia, kita nampak ada unjuran tajam-tajam. Dan kalau kita fokus betul-betul, kita nampak ada nukleolide. Yang ni kita nampak nukleus dia boleh jadi seragam, sama polariti, dan kita nampak ada satu dua yang besar tu normal. Kadang kita boleh nampak ada phagocytosis pun boleh berlaku pada sel repair. Yang penting sel repair ni kita boleh nampak nukleolide dengan jelas. Lepas tu dia dalam kumpulan sel. Dan dia punya susunan tu, polarity of nucleus tu macam sama je, satu arah je. Dia tak adalah kelang kabut, satu pergi sana, satu pergi sini, tak. Dia macam satu, sama polarity dia. Yang ni kita nampak jelas dia punya nukleolide. Metaplastik punya repair. Dan lepas tu kita nampak ada ujuran dia tajam. Yang ni endosperm repair, kita nampak nukleus dia ada besar kecil. Lepas tu kita ada nampak nukleolide. Kat sini kita nampak ada nukleolide. Jadi sel repair ni boleh berlaku pada sel metaplastik dan boleh juga berlaku pada sel endosperm. Yang penting bila kita kata repair, kita nampak dia dalam satu arah dan satu polariti yang cantik, seragam. Nukleus ada, majoriti adalah sama saiz, tapi ada satu dua yang besar tu normal. Dan you boleh nampak ada nukleolide. Dan kalau dia metaplastic repair, you akan nampak cytoplasma dia ada tail, ada echo, ada macam spidery. Yang tu adalah ciri-ciri sel repair.
Okey, itu saja. Faham? Lepas pada ni saya nak bagi you macam spot test untuk you all jawab. Saya harap kamu baca you dengar lecture saya ni berulang kali untuk kefahaman. Kalau tak faham, esok tanya masa kita kelas online. Dan saya akan sediakan macam spot test lah untuk you all jawab untuk menguji kefahaman kamu. Okey, itu saja. Sehingga jumpa lagi esok. Assalamualaikum.